Okay, Assalamualaikum dan good morning. Kita tunggu kawan you dari grup lain sebab ada yang ada kelas online sebelum madam dan kelas F2F kat DK kan. So kita tunggulah. Sebab kelas ni pun last kelas untuk hari ni kan. So madam tunggu. It's okay. Tapi kita tengok dulu semalam lah. Yang terus lebih sedikit lah masa semalam guna. Masih dalam 1.2 different rule of differentiation. Cuma nanti akan ada extra example lah selepas higher order derivative tu. Madam tak sambung 1.3 lah. Tapi madam bagi extra example supaya kita boleh tengok bila kita dah derivative tu, once we do the derivative from equation or product rule tu, tapi dah ada power rule dalam you punya rule tu, so supaya you boleh selesaikan soal tutorial. Okay, yang ni yang semalam lah. Untuk madam stock example dekat chain rule. Okay, so kat lebih lanjut tu kita akan tengok kat power rule tu nantilah. Bila mana ada alternative method menggunakan power rule. Tu yang kita nak pergi hari ni lah. Satu belum lagi. Baru 31. Alright. So nak tengok dekat power rule tu, we see the power rule concept. Tengok pada you punya rule yang nombor 6 lah, iaitu power rule. Okay, so power rule ni sebenarnya dia sama macam basic rule, cuma dalam power rule ni kita ada function. Contoh kalau you tengok dekat you punya formula kat sini kan, you ada y fx equals power of n. Macam ni lah. Okay, so bila you punya asasnya kalau basic rule, kalau you bandingkan lah, dia macam ni. So dia x sahaja kan, dia function tapi dia function tu adalah tunggal. Dia tak ada term lain lah, maksudnya boleh jadi function ni boleh jadi linear, boleh jadi kuadratik dan polinomial. So konsep dia masih sama bila you derive. So kalau you derive, power tu pergi depan and darab lah dengan coefficient kalau macam ni 1, so n lah. So dia punya function ni you tulis balik, tapi you kurangkan power tu 1. So samalah juga macam basic rule tu kan. If you compare, you pergi depan x n minus 1. Okay, cuma kat sini you dah tak buat apa-apa, ini je lah. Because you dah turunkan power tu 1. And then n tu dah pergi depan. Dah, jawapan dia ni lah in standard form of basic rule. Tapi dekat dalam power rule, bila you dah buat ni, you kena tambah, you kena bersihkan ataupun you kena beza juga dekat dalam ni. Sebab tu lah dia ada f prime x, iaitu differentiate fx. Ni lah. Ni sebenarnya kalau you differentiate fx pun, kat sini fx dia x kan, differentiate dia sebenarnya 1. Satulah basic rule tu dia ini sahaja. Tapi kalau function dia dekat dalam ni bukan x sahaja, ada 2 term untuk linear ataupun kuadratik dan sebagainya, polinomial, kita akan beza juga dekat dalam setelah kita dah pakai basic rule untuk you bezakan dalam you punya function. Satu dinamakan power rule, sebab power rule kita akan apply bila power dekat function polinomial tu lebih daripada 2. Sebab lebih daripada 2 kita tak akan kembang. Macam ni lah, 3x kuasa 2 tambah 2 dalam kurungan kuasa 4, you tak akan kembang. Kalau kuasa 2 bolehlah nak kembang kan, because power polinomial kuasa 2 up to power of 2 saja yang boleh kembang. Lebih daripada 2 kita tak akan kembang. Satu kita apply power rule. Asalnya daripada basic rule lah, cuma jangan lupa bezakan dekat dalam function tu setelah you turunkan power function tu 1. Itu perbandingan lah. Comparison. Satu dia masih pakai konsep basic rule, cuma dia tambah, dia bersihkan ataupun dia bezakan, differentiate ataupun bezakan function dalam. Okay, so itu yang madam terangkan lah untuk you punya power rule. So, tengok pada example. Okay, derivative tu dy dx, f prime x tu dia pun derivative, y prime pun derivative.
ataupun U prime kan, V prime sebab dV dx du dx dalam equation dengan product rule. So kalau kat sini kita nak differentiate f prime x, derivative dia 4 pergi depan. Okay, lepas tu tulis balik function tu 3x kuasa 2 tambah 2. Cuma power tu decreasing by 1. Lepas tu jangan lupa dalam ni kena differentiate. Jangan differentiate dulu jangan tulis macam ni. 4, lepas tu tulis 6x tambah 2 dan you turunkan power. Salah sebab function tu masih kekal, cuma power dia decreasing by 1. Baru you differentiate function dalam function power tu. Macam ni lah. Okay, so kalau macam ni salah So, kena hati-hatilah untuk apply power rule for those yang baru jumpa differentiation tu pertama kali. So kat sini differentiate 3x kuasa 2, differentiate 3x kuasa 2 adalah 6x. Differentiate 2 kosong lah. So inilah f prime x, iaitu differentiate 3x kuasa 2 dapat 6x. 2 dapat kosong lah. So dia tambah yang biru ni untuk power rule. Okay, jadi jangan tinggal macam ni, simplify. 6 kali 4, 24x in bracket 3x squared plus 2 power of 3. Ya, itu jawapan you. Tak perlu kembang. Because power of function polynomial adalah kuasa 3. Okay. And then sama juga dengan nombor 2. Kita nampak power rule lah. Kita takkan kembang pun. Polynomial ni dah lah. Polynomial dia power of 4 higher order dia. Lepas tu dia kuasa 3. So kita takkan kembang. Kita gunalah power rule of differentiation. So 3 pergi depan. Tulis balik polynomial ni. 2x power of 4 minus 9x plus 6 power of 3 tapi decrease by 1. Tolak 1 lah. Okay, and then sama dalam ni kena differentiate. So ada 3 term kan. So differentiate 2x kuasa 4. 4 kali 2, 8. X kuasa 3. Differentiate negative 9x. Second term dalam function u tu adalah negative 9. Differentiate 6 kosong. So itu f prime x you, iaitu function yang dalam power ni, power function ni you differentiate you dapat 8x power of 3 minus 9. Barulah you simplify. Sebab kalau you dah simplify power kat sini 2, dan itulah jawapan you kan. Tapi ni power tu you tak simplify. So simplify you punya derivative 3. Kalau you nak tulis yang ni kat depan boleh, ni kat belakang pun boleh. Sebab dia komutatif A kali B, B kali A. So katalah yang pink you nak tulis kat depan. Tulis kat depan, darab in bracket 2x power of 4 minus 9x plus 6 power of 2. Buat. Okay, 2x kuasa 4 minus 9x plus 6 power of 2. Ataupun ada pelajar mungkin tadi dia kekalkan. Dia tulis 2x kuasa 4 polinomial ni kat depan. Lepas tu belakang dia adalah faktor kuadrat kubik dia 8x kuasa 3 tolak 9. Pun boleh. Dia sama. Okay, so dua-dua ni adalah sama. So that's the final answer lah. Oh lah kat situ kalau Madam buat tick tu mana salah satu. Okay, so that is power rule. Satu semalam dekat example chain rule tu, kita boleh buat alternative method power rule kalau soalan tu tak cakap using chain rule. Cara dia ni lah, you naikkan as reciprocal power of negative 1. So dekat depan ni 4x tambah 9, you differentiate you dapat 4. Ni adalah f prime x. Bukan daripada sini Sebab ini adalah you do substitution of u. Chain rule lah sebab ada dy per du dengan du per dx. Method rule dia je berbeza. Jawapan derivatif dia sama. Okay, itu adalah power rule. So ada 6 lah rule yang you kena apply dalam differentiation. So kita tengok pada second part iaitu higher order of derivative. Okay. Higher order of derivative ni sebenarnya adalah you dah tahu firstly adalah first derivative you lah, iaitu ke-6 rule you yang belajar daripada basic rule.
sehinggalah quotient, product rule, chain rule dan juga power rule lah. So itu semua first derivative iaitu y prime, f prime x. Ni semua sama cuma simbol dia je berbeza. Tapi maksudnya adalah derivative untuk first order. Ataupun dy dx, dy over dx. Okay, tulis dalam bentuk ni. And then you jumpa juga yang ni dekat you punya calculator. Kalau you tekanlah kat calculator you dx pasal ada kotak kan. Kotak tu sebenarnya adalah fx. Fx tu adalah y. So dia boleh tulis dalam bentuk macam ni. So you akan jumpa this 4 form of derivative punya symbol. Okay, so sama juga bila kita ada higher order of derivative, kita ada second order, maksudnya you akan bezakan kali kedua. So y prime you akan jadi 2 calit lah. Ni pun sama, 2 calit, f prime 2 kali. Kalau bezakan dia, asalnya dia beza macam ni, jadi kuasa pembezaan untuk d dia akan jadi d squared y, bukan dy kuasa 2 dx kuasa 2. Ni salah lah. Dekat pembezaan yang berkuasa 2, maksudnya second order lah. So this is considered as second order of derivative. Ini pun samalah. Okay, third order maknanya you bezakan second derivative is from first derivative. You bezakan third derivative is from second derivative. Bukan you beza daripada first derivative. So dia macam berantai lah kan. Dah beza yang y dapat dy dx. Lepas tu nak beza sekali lagi, beza daripada dy dx dapat second derivative. Nak dapat third derivative, bezakanlah second derivative pembezaan kali kedua tadi. Sampailah x you turun, sampai you tak ada x lah. Then finish lah. Kalau dia berhenti sampai third derivative. Kalau dia boleh up to higher order derivative, dan higher lah, mungkin power dia tinggi kan. So kita turunkan sebab konsep pembezaan adalah you decrease the power of variable. So ini adalah d kuasa 3 tadi, third derivative. So sampailah n derivative. Kita tak tahulah derivative kita berhenti sampai mana. It depends on your polynomial of your y. Kuasa tertinggi y you lah. So itu adalah konsep higher order of derivative. Okay, so kita tengok pada example. Example dia ada satu je dekat higher order. Okay, kita ada y ataupun function fx kita adalah polinomial kuasa 3 iaitu fx x power of 3 plus 4x. Dan soalan suruh cari find f input dia 1. Maksudnya you masuk objek lah. Ini maksudnya you belum melakukan derivative lagi ataupun you don't do differentiate of respect to x yet. You hanya masuk nilai as you put x equals to 1 in the object of function polynomial x kuasa 3 tambah 4. X, apa jawapan dia? So terus masuklah kan. So x1 tambah 4, 1. So you will obtain the answer as 5. So you akan dapatlah jawapan dia 5. So dia masuk nilai nilai x tu adalah 1. Okay, lepas tu untuk B, dia tanya f prime simbol ni. Jadi kita tahu simbol ni adalah derivative iaitu pembezaan. Okay, so pembezaan kali pertama lah. Kalau tengok kat C ada 2 calit, maksudnya second order of derivative. Kalau tengok kat D, third calit kan, ada 3 kali calit, maknanya third order of derivative. So samalah, kena bezakan. So f prime x maksudnya dy dx, you bezakan daripada you punya fx. So x kuasa 3 bezakan 3x kuasa 2 tambah 4x differentiate 4 je lah sebab x hilang, sebab power of 1 decreasing, tolak 1 dapat kosong. So tinggal 4 sajalah, 4. So asalnya sini 1 kali 4, 4. Sini 1 tolak 1, kosong. X power of 0 is 1. So you ingat dalam kepala differentiate linear, kita akan ambil coefficient dia saja. X dia hilang. Differentiate constant kosong lah. Okay, so dapat 3x kuasa 2 tambah 4. Soalan tanya evaluate derivative yang pertama, first order, bila input dia negatif 1. So you pun masukkan. Ataupun you nak guna calculator pun boleh. Tapi masuk daripada nilai y kat sini Bila masuk calculator tu mesti masuk daripada function y tu.
Cuma boleh masuk kat kalkulator up to first order sajalah. So -1 kuasa 2 tambah 4. So dapat 7. Ini sebenarnya adalah first order. First order derivative. Okay. Nak tekan kalkulator boleh untuk dx. Lepas tu tekanlah kalkulator dia. Kejap. Okay, tekanlah kalkulator tu. Masukkan ni. Lepas tu x tu masuklah -1. Dapatlah jawapan tu. Ni kalau guna kalkulator. Ni sebab masuk y kan. Ni adalah y. Tapi untuk second derivative, cari. So ini adalah d squared y dx squared. Maknanya cari 2 kali itu second order. Okay, derivative. So you akan bezakan daripada first order. Yang pink ni lah. Bukan yang first tadi kan. So kita berantai lah, sambung. So daripada 3x kuasa 2, you differentiate, you dapat 6x. 3 kali 2, lepas tu tolak 1. Differentiate 4, kosong. So tak ada apa-apa lah. So 6x. Itu you punya second order of derivative ataupun pembezaan kali kedua. Lepas tu you masukkan sebab soalan nak pembezaan kali kedua bila input dia ataupun objek dia 2. So 6 times 2 will give you 12. Okay. Tapi untuk second derivative, you tak boleh tekan kalkulator sebab you punya kalkulator, dia punya simbol dia hanya untuk first order. So second order buatlah sendiri kan, manually. Dia akan turunlah power tu lagi, jadi lagi senang lah nak differentiate dan nak substitute dia punya differentiation. Okay, lepas tu soalan suruh cari third order iaitu d kuasa 3 dx power of 3 iaitu third order derivative. Okay, so beza calik 3 kali ataupun you nak tulis dalam bentuk d power of 3y dx power of 3 pun boleh. Okay, and then 6x you punya warna biru ni, you differentiate kali ketiga mesti berdasarkan derivative yang second order. So 6x differentiate dapat 6. Sebab x dia akan hilang lah sebab power of 1 kan. So power of 1 minus 1 will give you x power of 0. So will give you 6. Satu soalan tak tanya bila input masuk sebab you dapat constant. You buat derivative tu sampailah you punya polynomial y tu, higher order derivative, x dia hilang. Macam ni lah. So you will have constant at the last order of derivative you. Macam ni, order yang paling tinggi yang you dapat adalah third order. So you akan dapat 6. That is the concept of higher order of derivative. Okay, so kita tengok balik daripada example. Macam example nota tu, dia memang ada tulis macam ni lah, atas power rule or guna power rule. Sekarang kita pergi pada example. Boleh tulis extra example tu. Tapi dia tak ada tulis apa kat atas tu, rule apa. So bila kita buat derivative macam mana kita buat kat tutorial, daripada nombor 5 sehingga nombor 8 kalau tak silap madam. 8. Dalam soalan tu dia tak kata, oh pakai rule apa. Unless kalau soalan tu dah state chain rule, then gunalah. Kalau dia tak state, so you yang kena fikir, oh rule apa yang you kena guna. So you ada daripada konsep basic rule sehinggalah power rule. So contohlah macam soalan ni, untuk 1A, kita ada function x in bracket x minus 1 power of 3. Kalau you tengok kat soalan ni, kita ada 2 term, betul tak? Dan 2 term kita ataupun 2 function kita didarab. So you boleh nampak daripada function yang diberi, you nak guna apa rule itu. So macam ni you nampak 2 function didarab. So ini adalah u, this is u, this is v. Okay, so you boleh nampak kat situ you akan apply apa? Product rule. So bila akan apply product rule, so kat sini kita samalah. So kita tulis u equals to x
V equals to X minus 1 power of 3. Okay, so differentiate U, du dx lah. Dapat 1 lah sebab koefisien dia 1. So X linear kan. So linear akan hilang lah. X dia tinggal 1 lah. Sebab power of 1 kan. So decreasing power of 1 0 lah. X power 0 give you 1. Okay, dv dx pun sama. Cuma dalam product rule ni, dia ada power rule dekat dia punya U atau V. Kalau example sebelum, yang dekat nota, dia punya product rule tu, antara U dengan V tu, you tak nampak power rule dalam U dengan V. Jadi kat satu lah kita nak tengok, nanti dia gabung lah kat situ. Sebenarnya power rule tu dia boleh selit lah. Sebab power rule tu bila lebih je kuasa, dia kan tak apply lah kat sini. Ni power rule. Walaupun sebenarnya kita tengah buat product rule kan. So dekat sini untuk V, you differentiate using power rule samalah. Pergi depan, 3. Sebab apa Mina nampak dia power rule? Sebab dalam function ni Mina nampak X tolak 1. Kalau X kuasa 3 je, basic rule lah. Guna basic rule, biasa saja. Okay. So 3 bawa depan, lepas tu X tolak 1. Kuasa turun, so 3 tolak 1, 2 lah. Then you differentiate dalam ni. Kebetulan you differentiate dapat 1 kan. Sebab you differentiate X, you dapat 1. You differentiate negatif 1, kosong lah. So kita nak tulis lah, 1. Kebetulan 1 tu tak defect lah dekat dia punya polinomial. So just tulis balik dia punya derivative. Dan kita buat anak panah sama. Dan tulis derivative dia. dy dx. Okay, untuk product rule boleh ambil mana-mana sebab komutatif kan. Kalau equation rule je kena ambil V dulu. Okay, so yang ni boleh ambil U darab V dv dx lah. So X kali ni, so terus tulis 3X in bracket X minus 1 power of squared. And then plus, ini 1, nak tulis 1 boleh. Tak nak tulis pun tak apa. Mula-mula tulis lah, lepas tu dah lama tak tulis pun tak apa. Sebab 1 tu tak effect pun kan. Sebab dia apa-apa darab 1 dapat benda dia balik kan. Okay, so kat sini lah yang kita nak apply. Yang semalam tu lah yang Mary cakap. This one. After derivative, macam you nampak lah, okay, X. So you akan apply factorization kan. So step yang pertama, lepas derivative tu kita nak buat factorization. So dekat sini, you jangan kembang pula. Sebab kuasa you sekarang, kalau X tolak 1, you boleh kembang. X tolak 1 kuasa 3, you nak kembang tak? Kuasa dia tinggi. Bila kuasa dia tinggi, takkanlah you nak kembang lebih daripada kuasa 2 kan? Sebab itulah Mary kata lepas derivative, kita tengok ada benda sama tak. So after derivative kat sini, tengok boleh factorize ke tidak. So step pertama tadi factorize lah. Factor ataupun factor. Okay, tengok boleh factor tak? So tengok ada benda yang sama tak? 3-1 sifir bukan salah satu sifir lah. Sini ada X, sini tak ada X. Tapi ada benda sama yang you nampak dia sama tapi power dia berbeza. Iaitu X minus 1 power of 2 ni dengan X tolak 1 power of 3. Itulah kita ambil step factorization. Kita tak kembang benda yang kuasa tinggi. Okay, jadi kita keluarkan benda yang sama iaitu X minus 1. Tapi kuasa yang lebih rendah lah. So, X tolak 1 kuasa 2. So, berkurungan. So, kita nak differentiate lah kat situ, simplify lah, itu factorize lah. Sebab differentiate kita dah differentiate. Okay, so keluarkan X tolak 1 kuasa 2. Untuk yang term pertama, kita dah keluar habis. So, kita tinggal 3X. Okay, tambah ikut. 1 ni tak tulis pun tak apa sebab tak ada pengaruh kan. Yang ni X tolak 1 kuasa 3. You dah keluar kuasa 2. So, you tinggal kuasa 1. You nak buat kurungan boleh. Tak nak buat kurungan pun tak apa. Sebab tambah dia sama. Dia tak defect. Nak buat kurungan lah. Okay. Lepas tu simplify. Sebab lepas factorization, step dia simplify untuk product rule lah. So, dekat sini X tolak 1. Ni like term. So, dapat 4X minus 1. So, itu jawapan akhir you. In simplest form. Okay. Nampak kan? Okay. So, dah cantik untuk example yang pertama. Kita pergi pada example
seterusnya yang melibatkan sama ada produk ke question rule ke, kita tengok soalan tu. So kita tengok dan kita tahu nak buat apa. Sebab kat atas ni tak ada tulis subtopik dia produk ke question, tak ada. Okay, so we see for next example. B. Okay, y equals to x plus 1 power 4 x squared minus 1. You memang tak boleh kembang pun kan sebab power you besar. Tapi you ada dua function dan dua function you darab. So you boleh nampak lah u, v. So memang you akan pakai rule of product rule. Sebab you nampak dua function you darab. Okay, so samalah buat dulu u x plus 1 power of 4 v x squared minus 1. So cari derivatif dia du dx. Yang ni you akan apply untuk u ni sebenarnya power dulu lah sebab power dia more than 2 and then ada function kat dalam x plus 1. So 4 pergi depan, x plus 1 power of 3, turunkanlah 4 tolak 1, 3. Differentiate dalam x plus 2, x plus 1. Differentiate x dapat 1, differentiate 1 dapat 0. So 1 lah. So dapat balik benda dia yang sama. Sebab dia differentiate dekat function dalam tu, dia dapat 1. Okay, untuk untuk v, differentiate respect to x, dv dx, differentiate x squared ni basic rule lah. So terus 2x. Negatif 1, kosong. Okay. Lepas tu sama, padankan dan kita cari derivatif dia guna product rule iaitu dy dx. Okay, 2x kali ni, so boleh tulis 2x, x plus 1 power of 4. Plus, ini darab ni kan, so ini letak kurungan lah. So x squared minus 1, darab ini, so ini letak depan 4. Ataupun you nak letak ni dulu pun boleh, sebab you dah nampak dia bersama kan. So you write like this, 4x plus 1 power of 3 in bracket x squared minus 1. So itu step derivative you. Set derivative memang pelajar selalu dapat. Lepas set derivative tu yang pelajar kena tanya, nak kena kembang ke tak? Kan mereka kata lepas derivative kita buat factorization. Tengok ada boleh factorize tak benda yang sama. Sebab itulah step yang mudahkan you. Sebab you tak akan kembang power yang tinggi macam ni. Mana ada orang kembang x plus 1 power of 4. Mana ada orang kembang x plus 1 power of 3. Tu you tak akan kembang. Okay, so kat sini tengok ada 2 dengan 4. So sifir tu boleh keluar sifir 2 lah. Sebab 2 dengan 4, 4 ada dalam sifir 2 kan. So 2. X tak ada sebab sini seorang je X. Sini tak ada X sahaja. Dia ada function sahaja, polinomial. Tapi you nampak benda lain yang sama adalah X plus 1 power of 4 dengan X plus 1 power of 3. Benda yang sama tapi power dia berbeza. Satu kuasa 4, satu kuasa 3. So kita boleh keluarkan kuasa yang lebih rendah lah, iaitu x plus 1 power of 3. Itu step factorization yang you ambil lepas derivative. So factorize, kurungan, keluarkan 2, x tak keluar, so x tinggal. Keluarkan x tambah 1 kuasa 3, tapi kat sini ada x tambah 1 kuasa 4. So yang tinggal x plus 1. Boleh? Ya, ada soalan. Kenapa Fauzan? Fauzan buka tu audio. Ada soalan tak? Madam, terbuka. Tutup. Okay, jadi factorize tu keluarkan. Kuasa 3 tu you dah keluarkan, jadi you nampak ni kuasa 4. So you akan tinggal kuasa 1 lah. Itu cara nak factorize dengan betul. So factorize kalau kita kotakkan macam ni, kita tahu apa yang tinggal kat dalam. Okay, kalau macam ni 4, dah keluar 2, tinggal 2 lah. Dah keluar habis x tambah 1 kuasa 3. So tinggal yang ni, x kuasa 2 tolak 1. Okay, so lepas step factorization, simplify. So ini akan jadi x plus 1 power of 3. Ini kembang lah. X kuasa 2, simplify x. Ni pun kembang. 2x kuasa 2 tolak 2. Okay, lepas tu you akan dapat jawapan akhir you, x plus 1 power of 3. Ini simplify like term. So akan dapat 3x kuasa 2
tambah X tolak 2. Jangan risau Mina habis pukul 12. Mina tahu saja kita nak pergi solat Jumaat. Dengan kelas aku kelas terakhir kan. Tak apa, pukul 12 kita berhenti. Okay, so X kuasa 2 tambah X tolak 2. Apa tu? Apa Syamira? Ada soalan? Ada soalan Syamira? Angkat tangan tu. Madam. Ha. Madam. Ya, dengar. Mana dapat 2X kurungan Mana dapat 2X kurungan X tambah 1 kurungan kuasa 4? Kuasa 4 yang mana? 2 yang ni ke? Yang tengah media underline tu ke? Bukan. Which one Syamira? Kat mana? Tak ada. Kat mana Syamira? 2 X tambah 1 kuasa? 2X kurungan X tambah 1 kurungan kuasa 4 yang dekat sebelah dy dx. Oh, yang ini you dapat, ini adalah derivatif. Derivatif ni dapat daripada yang Madam buat anak panah. Okay, so kita tulis balik kat sini. Macam ni, you dapat derivatif ni, you guna product rule. Ingat lagi tak? dy dx, kalau uv je, product rule dia akan jadi u kali vu ataupun terus ambil ni macam ni. So dia product rule kena refer dekat dia punya depan tu. Kalau tak hafal, buat je anak panah ni. Maksudnya anak panah tu darab. So dy dx tu akan jadi product rule tu. Product rule tu adalah vu prime plus uv prime. So nampak tak? Ni darab dengan u darab dengan v prime. dv dx tu v prime. Tambah dengan v darab dengan u prime. So itu derivatif menggunakan product rule. Cuma dia sama, kalau pelajar tulis ni boleh, dia tulis macam ni pun boleh sebab dia commutative. Maksudnya dia ambil pasangan yang ni tambah yang ni pun boleh, ambil pasangan yang ni tambah dengan ni pun boleh. Itu derivatif. Itu maksudnya dy dx tu derivatif. So kat sini sebenarnya adalah u v prime tambah v u prime. Nampak tak? Ni product rule. Boleh Syamira? Faham? Tu product rule. Product rule tu dia punya dy dx dia adalah ataupun f prime x dia adalah you punya product rule. So kalau dari awal tu tulislah formula, kalau tak dah buat anak panah dah tahu oh darab. Kalau produk kat sini akan tambah. So ni tak ada kat atas tu tak ada formula dia. Satu kita kena refer. Okey nampak. Satu bila buat tutur nanti start dengan nombor 5 tu tengoklah formula rule tu. Formula tu tengok. Sebab formula tu kita tak boleh nak hafal. Tapi kita boleh nampak kalau buat anak panah tu adalah kita mendarab. Mendarab dua function tu. Cuma tambah tolak, kalau produk tambahlah. Kalau quotient akan tolak. Cuma quotient dia akan dahulukan V dulu. Okay, so dekat first step tu adalah konsep derivatif yang ni. Step yang pertama ni adalah derivatif. Satu bila cakap derivatif tu you dapat daripada you differentiate u dengan v. Lepas derivatif tu yang kita buat step factorization. Kita keluarkan benda yang sama. Satu I write after derivative. Ni konsep derivative lah yang kita tulis line ni, line pertama. Okay, jadi bila dah derivative dah keluarkan factor akan dapat dalam simplest form lah macam ni. Okay, untuk kuadratik ni you memang semak you tak dapat nak factorize kan. Kalau boleh factorize lah. Kalau tak boleh dah jawapan akhir dia last adalah seperti ini. Okay, so kita tengok pada next example, C. Okay, C pun sama. Okay, C you nampak memang product rule lah. So, U dengan V kan. So, ni nampak U, ni nampak V. Okay. So, samalah. U 2X tambah 1 differentiate sebab product rule kan dalam kepala. So, pisahkan differentiate dululah. So, du dx 2. V
X kuasa 3 tolak 2 kuasa 4. So nampak dekat V tu ada power rule punya konsep. Sebab memang nampak function power kan. So dV dx 4 pergi depan. Tulis balik function tu X kuasa 3 tolak 2. Kuasa dia berkurangan. So dapat 3. Lepas tu jangan lupa differentiate dalam function ni. So akan dapat 3X kuasa 2. Sebab X kuasa 3 differentiate dapat 3X kuasa 2. Negatif 2 differentiate kosong. So dapatlah 4 kali 3 simplify 12X kuasa 2. X kuasa 3 tolak 2 kuasa 3. Okey, dah dapat barulah kita mendarab menggunakan product rule. So derivatif kita dy dx ni darab ni lah. So 12x kuasa 2 x kuasa 3 tolak 2 kuasa 3 in bracket 2x plus 1 plus because of product rule 2 kali x kuasa 3 tolak 2 kuasa 4. Bila buat nak panah tu maksudnya mendarab lah menggunakan you punya product rule. Iaitu dekat sini adalah guna product rule lah. VU prime plus UV prime. Mana-mana boleh. Ataupun U prime plus VU prime. Mana yang you ambil dulu. Itu adalah product rule. Okay. So inilah derivatif kita. Yang kita dapat dekat warna biru tu. So after derivative sama konsep dia. Jangan kembang. Macam mana nak kembang pun kan. Kuasa dah lah tinggi gila. X kuasa 3 lepas tu di bracket tolak 2 kuasa 3. Mana ada orang kembang benda ni kan. Mana ada orang kembang benda ni kan. So kita akan ambil step factorization. So kita nampak 12 dengan 2. Sifar apa boleh keluar? 2. X kuasa 2 tak adalah. Sini tak ada X kat sini. So tak ada apa-apa. Lepas tu kita nampak benda yang sama yang ada underline tadi. Dia sama tapi kuasa dia berbeza. So kita boleh factorize polinomial tu. Tapi factorize kuasa yang lebih rendah iaitu X kuasa 3 tolak 2 kuasa 3. Yang lebih rendah kuasa 3 lah. So buat kurungan. Itu yang kita dah keluarkan. Yang kita nampak benda yang sama. So sekarang yang tinggal lah. So bila keluarkan 2 dari 12. Maksudnya 12 bagi 2 6 lah kan. Lepas tu X kuasa 2 kita tak keluarkan. So kita tulis. Lepas tu X kuasa 3 tolak 2 ni the whole thing kuasa 3 kita dah keluarkan. So kita dah tak ada apa-apa lah kat sini. So tinggal 2X tambah 1. Kat term yang pertama. Term pertama ni panjang sikit lah. Ada 1, 2, 3, 4 term. Lepas tu tambah. 2 kita dah keluarkan kan. So tak ada apa-apa lah 2 kat sini. Cuma power term ni kita tak keluar habis. Dia kuasa 4. Kita keluar kuasa 3. So yang tinggal kuasa 1. Iaitu tak ada power lah kat sini. Kalau nak tulis kuasa 1 boleh. Tak nak tulis pun tak apa. Kita tahulah kuasa 1. Okay, lepas tu barulah simplify. Jadi dia lebih mudah lah. Okay, and then dapat ni kembang lah. Simplify tu kembang lah. Ni kembang. Okay, dan akan dapat dekat sini 12x kuasa 3 tambah 6x kuasa 2 tambah x kuasa 3 tolak 2. Tapi kena simplify sebab ada like terms dekat warna pink ni kan. So 2 tolak 2 kuasa 3. 12 tambah 1. 13x kuasa 3 tambah 6x kuasa 2 tolak 2. 13, 6, 2 tak boleh keluar sifar lah. Dan memang tak boleh nak factorize pun sebab ni adalah kuasa 3. So dah itu jawapan akhir you. If you follow the step after derivative, you factorize, jalan you akan lebih mudah. Daripada you nak kembang, memang tak terkembang pun lah sebab kuasa dia sangat tinggi. Iaitu lebih daripada kuasa 2. Ni lah 3 dengan 4. Nampak kan? So beza lah sebab nanti kat tutor yang akan nampak kuasa-kuasa tu. Dekat nota asalnya example tu tak ada. Dia lebih mudah dia punya power tu sebab dia tak ada power rule dalam product rule. Okay. So tengok pada lagi satu iaitu kalau kita tengoklah D ni kan. Nampak pun kita nampak pecahan. So pecahan memang dalam kepala question rule lah kan. Yang kita refer formula dia lah. So start yang kita refer formula adalah product rule dengan question rule. Okay, ni U, ni V. Cuma dalam soalan ni jahatnya dia bagi konsep set ataupun kuasa.
punca kuasa. So punca kuasa kena turn dulu jadi power index. Barulah boleh differentiate nanti. Sama macam reciprocal turn to negative power. So ini pun sama. Turn. Jadi untuk kita nak tulis, kita tulis dulu U dia. U plus 3 power of 5. Lepas tu kita tulis V dia tapi kita terus tukar. X tolak 1. Set tu kuasa 2 lah kan. So kuasa 2 pula. Kuasa 1/2. Okay macam ni kan. Tukar. Kalau dia 3, tukar 1/3. Kalau dia macam ni, contoh macam ni, 5 lah. Okay, 5. Dia akan jadi 2, 5. Sebab ingat, pecahan atas kuasa, bawah punca kuasa. Tu adalah yang belajar dekat semester 1. Tukar sahaja bentuk dia. Okay, jadi dalam bentuk indeks barulah kita boleh differentiate. Ya, Syafiqah ada soalan? Ada soalan Syafiqah kat tangan tu? Jadi yang ni guna power rule. Syafiqah ada soalan kat tangan tu 2 kali? Ke tertekan? Okay, so yang ni samalah differentiate. So you differentiate, you guna power rule dalam quotient rule. Sebab you nampak power function tau. X plus 3 ada function dalam, lepas tu kuasa dia lebih dari 2. So dia memang power rule lah. Okay, tak apa. Alright, so X plus 3, power dia kurang 1 lah jadi 4. Yang ni differentiate dalam 1. Sebab X1 kan differentiate. So 1 lah. So dapat 5 X tambah 3 kuasa 4. Okay, lepas tu ni pun sama. dV dx setengah X tolak 1. Tolak 1 maknanya setengah tolak 1 akan dapat. Ni pun power rule tau. Ni pergi depan. Lepas tu tolak 1. Differentiate dalam X tolak 1. Kebetulan dalam tu differentiate dia dapat 1 sebab X differentiate dapat 1 kan, so tak defect lah. Kalau ada tulislah differentiation dia untuk function dalam tu. So yang ini akan dapat setengah X tolak 1 power of negative half. Bila dah dapat macam ni, tulis balik di dalam set. Nanti senang nak rationalize lah sebab nampak ni equation kan. So ini adalah X tolak 1, buat macam tu turun. Barulah you buat padanan anak panah tu mendarab lah. U ni akan darab dengan ni akan darab dengan ni. Tapi ingat ini adalah quotient rule. Okay, quotient rule. So quotient rule adalah dy dx v dulu tolak u prime, dia mesti v dulu. Dia tak akan jadi uv prime tolak vu prime. Dia terbalik tu salah lah. Lepas tu kat sini akan jadi uv. Yang ni tak perlu hafal tapi refer balik dia punya formula. V squared. Sebab dia quotient rule kan. So kalau madam akan buat macam ni lah. Kita dahulukan yang ni. Sebab ini yang kita nak kena darab dia dulu. So berdasarkan formula tu kan. So carilah derivatif dia. dy dx. Last. Ni memang last example untuk extra. Kita habiskan. Okay, lepas tu darab. So 5 X tambah 3 kuasa 4. X tolak 1 kuasa setengah. Okay, lepas tu tolak tambah pula. Sebab quotient rule je tolak. Tolak ni darab ni kan. So X tambah 3 kuasa 5 ni teruslah. Terus kat bawah. Ataupun nak tulis macam ni pun boleh. X tolak 1. Sebab apa Mary suruh turunkan dari awal supaya nampak lah. Kalau tak nanti nampak setengah, nampak negatif setengah. Lepas tu tak tahu nak buat apa kan. Setengah dengan negatif setengah kita tak boleh keluarkan Kalau quotient selalunya kita akan turun balik kat bawah. Macam ni lah. So bila dia dah turun tadi dari dvdx tu lagi dia nampak. Lepas tu jangan lupa buat per dengan v squared. So v adalah set X tolak 1 kuasa 2. Ini yang Madam cakap semalam tadi kan. Kat bawah tu boleh cancel out the set. Sebab set jumpa kuasa habislah. Kita tak kembang. Kalau yang asal-asal kita tak kembang. Biar je dia kuasa 2. Tapi ni kita boleh potong.
Itu yang untuk denominator. Untuk step derivative, untuk question rule, selepas derivative tu sama, tengok boleh factorize tak? Oh boleh factorize, nampak benda yang sama ni. Okay, tu samalah benda yang boleh factorize kan. Lepas tu 5 tak ada. X tolak 1 kita tak boleh factorize sebab 1 kuasa setengah, 1 lagi kuasa negatif. Itu nanti kita akan rationalize denominator. Sebab tu ada step nombor 2 tu kena rationalize. So keluarkan dulu atas ni. Sebab dia akan jadi pecahan per pecahan. X tambah 3 kuasa 4 tinggal 5. Ni boleh tukar jadi cert X tolak 1 tolak. Ini dia keluar kuasa 4. So tinggal kuasa 1 lah. Okay. So ini 2x tolak 1. Okay. Dan bahagi x tolak 1. Sebab ni dah habislah cert dengan cert. Okay. Dekat sini lah lepas dah factorize tadi, step yang seterusnya untuk question rule bila cakap kalau ada lepas factorize tu rationalize the denominator if any. Inilah sebab ini term, ini ada pecahan kan. So ini akan didarabkan dengan di sini. Okay, kita tambah space kat situ kejap. Sekejap ya. Sekejap. Tak muat dia punya ni. Okay, jadi kita akan darab dia, darab dia naik atas. So kalau darab 5 cert jumpa cert, hilangkan cert dia. Kalau tak nampak kita tulislah. Okay, x plus 3 power of 4. Okay, 5 cert x tolak 1 darab dengan 2 x tolak 1. Ni ni darab dengan ni. Untuk rationalize denominator. Lepas tu tolak x tambah 3. Okay. Dalam kurungan bahagi 2x tolak 1. Tulis pun tak betul. 2x tolak 1. Okay, dapat macam ni. Itulah maksudnya rationalize denominator. Sebab ni kan satu function ni kalau you nak tulis dia x tambah 3 ke atas pun boleh juga. Tapi kena kurungan ya. Sebab dia term yang akan ubah dengan negatif. So kita naikkan. Macam mana A tolak BC. Kan kita darab ni jadi AC tolak B bahagi C. So konsep rationalize the denominator. Nampak ya di situ? Jadi kat sini barulah you tahu kat sini, ni bahagi dulu tadi, bahagi dengan, sebab dia pecahan per pecahan kan. X tolak 1 tu tulis, barulah you simplify yang kat atas ni. So ni lah yang tadi Menda cakap, cert darab cert kan. Cert yang sama darab cert tu akan hilang, atau dia akan hilang lah. Sebab macam cert 2 darab cert 2 kan dapat 2 dekat calculator. So ini akan dapat 5 kali 2, 10. X tolak 1. Ni buka lah. Tolak X tolak 3. Bawah 2. X tolak 1. Okay, ini sebenarnya you boleh naik ke atas. Konsep dia macam ni. A per B over C. So ini boleh naik atas ni betul. Tapi kalau, ni pernah Meda ajar dekat SEM 1. Tapi kalau contoh A per BC, ini kita terbalikkan. Dia akan jadi AC over B. Maksudnya ini akan naik atas. Ini akan jadi A over BC. A over BC, tukar. A over BC. So ada beza lah. Sebab dia tangga dia ada lebih daripada 2. Pecahan ni kan 2. Ni 3. Okay, so ini nanti naik atas. Ni naik atas bawah. Naik atas kat situ. So boleh terus tulis dekat sini X tolak 1. Kalau dia naik atas, bawah dia ni je lah. Okay, jadi kita pun simplify. 10X tolak 10. Ni darab. Tolak X tolak 3. Okay, bawah ni pun samalah. Yang ni boleh simplify. Turn tu, ni setengah. Ni 1 sebab dia punya function tu sama kan. Nanti boleh index tu boleh tambah power dia. So X tambah 3 kuasa 4
10x tolak x, 9x, 10 3 negatif 13. Jadi yang ni boleh tulis 2x tolak 1 setengah tambah 1, 3/2. Nak tulis macam ni boleh, nak tulis dalam satu form macam ni pun boleh. X tambah 3 kuasa 4. Tapi yang ni boleh factorize ya. 9 dengan 3 tu boleh factorize. So boleh keluar dalam simplest form. 9 dengan 13 tak boleh keluar. 13 mana boleh bagi 9 kan. So X plus 3 kuasa 4. 9X tolak 13. Bahagi tukar dalam bentuk set lah. So set kuasa 3. Kuasa 2. X tolak 1 kuasa 3. Tulis macam ni pun boleh. So ada dua, sini ataupun ini. Cuma ini boleh jadikan satu form lah. Dia jadi kat atas dan bawah. So nampak tak kat situ? Untuk you punya quotient rule yang melibatkan power rule dalam quotient rule tu, you akan dapat set rationalized denominator dalam you punya jawapan nanti. Dekat tutur pun sama. So dekat situ jawapan akhir dia begini. Ni kalau tak nak tulis kuasa 3 kat luar pun, kurungan semua sekali kuasa 3 pun boleh macam ni. Ikutlah macam ni. Ni kuasa 3 pun boleh. Sebab dia sama X tolak 1 kuasa 3 ataupun X tolak 1 dia kuasa 3 tapi punca dia kuasa 2. Okay. Nampak? Okay, so terus yang lain tu samalah. Yang lain tu example dia mudah je. Bila nak tekankan yang dekat question rule. Jadi nanti tutorial hujung minggu untuk bincang minggu depan lah selain daripada first principle. You nampak soalan dia macam sikit tapi jalan kerja dia macam tadilah Mina tunjuk. Dia a bit longer. Start daripada nombor 5 6. 5 tu basic rule biasa je. So nanti dekat soalan nombor 1.2 ni kena buat sekali yang updated soalan. Kalau yang atas hari tu tak apa sebab dia mudah kan. Yang ni yang tambahan yang kuning-kuning ni buat. Pergi tengok dekat e-board. Dia ada tambahan banyak jugalah. So buat dan tengok. Sebab dia tak cakap pun pakai rule apa kan. So you kena ikut kesesuaian dia. Kalau tengok pun nampak ini tak ada pakai rule start daripada equation rule lah sebab ini nampak dalam bentuk tambah tolak term kan. So biasalah basic rule. Ini you nampak macam U per V tapi tengok kaedah kat situ. Apa you nak buat? Takkan you nak terus ambil question rule kan. So nanti tengok balik. Start daripada nombor 6 tu yang ada rule lah. Rule product, equation, power dan seterusnya lah sampai ke bawah. Cuma nanti ada errata kat jawapan updated soalan 5C ni. Jawapan dia bukan yang dekat tutor tu. Sebab memang takkan dapat ni. You akan dapat yang warna ungu ni. Ni nanti dia akan share lah dekat dalam grup you. Untuk errata updated soalan 5C untuk 1.2. Okay, so nanti buatlah untuk kita bincang minggu depan untuk 1.2, especially untuk rule lah, rule question, product dan juga power rule untuk you faham lah dan juga chain rule. Boleh? Boleh nampak? Boleh faham? Okay, so nanti see you next. Alright. That's all. Okay, thank you. Alright, okay. boleh left. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam.